Hai semua, Assalamualaikum. Bersama dengan cikgu pada kali ini untuk projek A Matematik SPM dan dalam video kali ini kita akan lihat tajuk ketaksamaan linear Matematik tingkatan 4 bab 6. Ini adalah antara beberapa nota penting yang perlu kamu lihat sebelum kamu dapat membuat soalan tajuk ketaksamaan linear dengan baik. Kita lihat soalan yang pertama iaitu soalan ketaksamaan linear daripada soalan percubaan Kelantan. Okey, soalan 12. Encik Zairul ingin membeli beberapa ekor kambing daripada pembekal X dan pembekal Y. Butiran di bawah adalah berkaitan dengan pembelian oleh Encik Zairul. Okey, biasanya dia akan bagi butiran yang berkenaan dan dia suruh kita tulis ketaksamaan berdasarkan butiran. Jadi kita akan lihat satu persatu. Yang pertama ni, jumlah maksimum kambing yang boleh dibeli oleh Encik Zairul adalah kurang daripada 60. Jumlah merujuk kepada hasil tambah. Maksudnya kita ada pembekal X dengan pembekal Y. Jadi X tambah Y kurang merujuk kepada simbol yang ni lah. Kurang daripada 60. Bila dia sebut kurang, tak boleh samalah. Tak boleh ada tanda sama. Okey, yang kedua. Bilangan kambing yang dibeli daripada pembekal Y. Okey, Y selebih-lebihnya. Selebih-lebihnya ni paling lebih. Maksudnya mesti kurang ataupun sama dengan separuh daripada pembekal X. Kalau sama dengan X, dia akan simbol macam ni. Tapi bila dikata separuh, maksudnya mesti bahagi dengan 2 lah. Dan yang ketiga, pembekal Y, okey, Y akan membekalkan sekurang-kurangnya. Paling kurang 15 ekor. Maksudnya mesti lebih lah. Lebih atau sama dengan 15. Jadi kamu dah dapat 3 markah daripada 3 ketaksamaan yang kamu tulis. Okey, seterusnya kita akan lukis dan lorek rantau sepunya yang memuaskan ketiga-tiga ketaksamaan yang kita ada. Jadi bila kita nak lukis, kita mesti pastikan kita lukis garis yang betul lah. Okey, X tambah Y. Bila kita nak lukis, dia mesti sama dengan sebab yang kita lukis tu adalah garis. Okey, rantau ni maksudnya kawasan. Bila kita nak lukis, kita lukis garis. Sebab tu cikgu samakan dengan 60. Okey, tanda sama dengan. Dan macam mana kita nak buat graf garis lurus? Kita perlu ada sekurang-kurangnya 2 titik koordinat. Dan kita boleh sambung lah. Jadi yang paling mudah sebenarnya, okey, kalau cikgu akan buat dalam jadual. Okey, kita akan pilih nilai X dan Y yang kita suka. Kamu boleh pilih apa-apa nilai X dan Y. Sebab kita akan dapat titik pada garis yang samalah. Paling mudah jika ada X dengan Y, cikgu suka pilih bila X sifar, bila Y sifar. Paling ringkas. Jadi, cuba kita lihat di sini. Kalau cikgu ganti X je. Okey, tempat X ni sifar. Sifar tambah Y sama dengan 60. Jadi, kita akan dapat Y 60. Dan bila kita pilih Y pula sifar, X tambah Y. Maksudnya X tambah sifar sama dengan 60. X pula yang kita akan dapat 60. Jadi kita dah dapat 2 koordinat di sini. Iaitu sifar 60 dengan 60 sifar. Cuba kita lihat pada kertas graf kita. Dan kita lihat soalan ni tak bagi skala. Bila tak bagi skala, terpulang pada kamu untuk buat skala asalkan skala yang dipilih tu seragam. Okey, kita buat paksi dahulu. Kita buat paksi X dengan paksi Y. Okey, paksi X dan paksi Y. Okey, kamu pakai pembaris. Jangan lupa labelkan di sini ialah X. Okey, dan di sini ialah Y. Jadi kita nak tulis skala asalkan seragam tadi cikgu kata. Jadi kamu lihat pada nombor yang paling besar di sinilah. Kalau kamu lihat di sini nombor paling besar adalah 60. Jadi cuba kita buat 60 untuk kedua-dua paksi lah.
Jadi cikgu pilih 2 cm kepada 10. Okey, 2 cm Di sini, kamu lihat di sini 10, 20, okey, gandaan 10, 30, 40, 50, 60. Okey, tu untuk Y. Sama juga untuk X. Cikgu buat gandaan 10. Okey, 2 cm kepada 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Okey, 70. Sekarang kita nak lukis garis yang pertama. Tapi sebelum kamu lukis, kamu lihat dahulu pada ketaksamaan. Bila ketaksamaan yang kamu buat tu tidak ada tanda sama dengan, pastikan kamu garis graf tersebut guna garis putus. Okey, sebab ketaksamaan pertama kita tadi garisnya simbolnya ialah kurang, tidak ada tanda sama dengan. Jadi kita pastikan graf pertama kamu mesti buat garis putus-putus. Okey, kita tanda titik yang pertama, sifar 60. Okey, kat sini sifar 60. Yang kedua ialah 60 sifar. Okey, 60 sifar ada bawah ni. Jadi sekarang cikgu akan garis putus-putus. Putus-putus mewakili yang pertama ni lah. Daripada titik 60 sifar, kita sambung kepada sifar 60. Okey, jadi kita guna garis putus-putus dan untuk memudahkan kita label lah. Ni adalah garis X tambah Y sama dengan 60. Okey, kena tulis sama dengan Simbol ni nanti mewakili rantau. Sama ada lebih besar duduk bahagian atas atau lebih kecil akan berada pada rantau di bawah. Okey, selesai garis pertama. Kita lihat pula garis yang kedua iaitu Y sama dengan X per 2. Okey, sama macam tadi. Kita buat ni kotak kecil ni dan kita cari dua nilai supaya kita dapat dua koordinat lah. Okey, kalau persamaannya macam ni, cikgu lebih suka lihat ambil nilai X daripada paksi X kita. Katakan cikgu ambil paksi X kita, cikgu ambil nilai X-nya 20. Okey, terpulang kamu boleh ganti apa-apa nilai asalkan nilai tersebut ada pada graf lah. Katakan cikgu ambil X-nya 20. Jadi kita akan ganti Y sama dengan 20 per 2. Jadi kita akan dapat Y-nya 10. Jadi kita dah dapat satu koordinat iaitu 20, 10. Dan katakan cikgu pilih satu lagi nilai X. Katakan cikgu pilihlah X-nya 40. Okey, Y sama dengan 40 bahagi 2. Jadi cikgu akan dapat Y sama dengan 20. Okey, jadi bila X 40, Y-nya ialah 20. Kita dapat koordinat yang kedua, 40, 20. Okey, cikgu harap boleh faham macam mana nak membina graf. Jadi sekarang kita nak plotkan tanda titik untuk kita garis Y sama dengan X per 2. Dan kita lihat pada ketaksamaan, ketaksamaan ni ada garis sama dengan. Bila ada garis sama dengan, maksudnya kita perlu garis penuh lah. Kita tanda titik pertama 20, 10. Okey, 20, 10. Dan yang kedua 40, 20. Sini 40, 20. Dan kamu menggunakan garis penuh. Sambungkan daripada koordinat yang kita tandakan tadi. Dan pastikan garis tu lebih sikit lah. Okey, dan kita label Y sama dengan X per 2. Okey, selesai garis yang kedua. Kita lihat garis yang ketiga. Y sama dengan 15. Okey, Y sama dengan 15 mudah sahaja. Okey, kita akan tengok kat mana paksi Y. Okey, ni paksi Y. Kat mana Y tu 15? Okey, Y 15 berada di sinilah tengah-tengah antara 10 dengan 20. Okey, kamu boleh bilang petok juga. Okey. Daripada sini kita garis penuh sebab ada tanda sama dengan. Jadi kita akan buat garis Y sama dengan 15. Jadi dekat mana rantau? Kita akan lihat dekat mana rantau yang kita nak lorekkan nanti.
Kita lihat pada ketaksamaan pertama, cikgu tulis di sini X tambah Y kurang daripada 60. Kita lihat ni adalah garisnya tadi. Ni adalah garis yang pertama tadi. Bila tanda kurang maksudnya dia berada di bahagian bawah garis. Katakan cikgu label di sini sebagai A, B, C, D. Jadi dekat mana rantau yang mewakili X tambah Y kurang. Jadi semua ni mewakili semua ni. A, B, C, D adalah berada di bawah garis X tambah Y sama dengan 60. Jadi, rantau yang diwakili, cikgu tulis dahulu A, B, C, D. Untuk ketaksamaan yang kedua, Y kurang atau sama dengan X per 2. Kita lihat pada garisnya. Okey, ni adalah garis Y sama dengan X per 2. Jadi, simbolnya adalah kurang. Kurang maksudnya bahagian bawah. Okey, bahagian bawah kita ada D dengan C. Jadi kita tandakan dahulu di sini ada D dengan C. Dan satu lagi, kita ada Y lebih besar atau sama dengan 15. Okey, Y lebih besar atau sama dengan 15 adalah garis yang ini. Bila lebih besar, dia berada bahagian atas garis. Kita ada A dengan D. Okey, kita ada A dengan D. Jadi nak tahu rantau mana yang memenuhi ketiga-tiga ketaksamaan, kamu boleh lihat kepada huruf apa yang ada kesemuanya. Okey, A kat sini ada, sini tak ada. Okey, A tak. Bukan A. Okey, C pun bukan. B bukan. Jadi yang ada untuk ketiga-tiga rantau adalah D. Maksudnya kawasan sini. Kamu perlu lorekkan hanya kawasan D yang kecil ni sahaja. Okey, jadi cikgu akan padam yang lain ni hanya sebagai panduan. Yang ni cikgu akan padam dan kita akan lorekkan rantau yang terlibat sahajalah, iaitu rantau D. Okey, rantau D ada kat sini tadi. Jadi ni adalah rantau yang memenuhi ketiga-tiga ketaksamaan. Jadi pastikan kamu lorek dengan kemas dan guna pembaris lah. Lorek rantau yang terlibat. Okey, harap boleh fahamlah untuk kamu melorek rantau. Jadi daripada sini kita akan lihat soalan C pula. Daripada graf tentukan bilangan minimum dan maksimum kambing yang dibeli daripada pembekal Y. Pembekal Y. Okey, kita tanda maklumatnya. Daripada pembekal Y, jika Encik Zairul membeli 35 ekor kambing daripada pembekal X. Maksudnya kita kena cari dekat mana X sama dengan 35. Kita akan dapatkan nilai maksimum, minimum dan maksimum. Jadi kita akan pergi kepada paksi X lah. Paksi X kita akan lihat 35. Okey, 35 berada di sini. Kamu boleh buat garis putus-putus. Okey, garis putus-putus 31, 32, 33, 34, 35. Okey, putus-putus dan pastikan lihat daripada graf ni kamu akan dapati kita ada yang bawah ni ialah maksimum Y dan yang bawah ni adalah minimum. Okey, minimum Y dan yang atas ni adalah maksimum Y. Jadi kita boleh bawa kepada paksi Y lah untuk kita baca berapa nilai dia. Yang ni memang jelas kita nampak. Untuk minimum kita nampak dia memang 15 lah ni. Okey, sebab dia berada pada garis Y15 kita. Jadi kamu boleh tulis minimum 15, maksimum. Okey, maksimum yang bahagian atas tu. Okey, maksimum. Yang ni 15, 16, 17, 18. Jadi ini adalah contoh macam mana kita nak dapatkan maklumat daripada graf yang kita dah lukis. Seterusnya kita lihat soalan yang kedua, soalan percubaan kedah. Soalan 9. Rajah 9 menunjukkan rantau berlorek yang memuaskan 3 ketaksamaan linear yang menunjukkan bilangan peserta lelaki X dan bilangan peserta perempuan Y yang telah menyertai sebuah seminar pelaburan. Okey, dia dah bagi rantau
Soalan ni hanya minta kita menyatakan 3 ketaksamaan yang mentakrifkan kawasan berlorek selain daripada X lebih besar sama dengan sifar, Y lebih besar atau sama dengan sifar. Dan kita lihat di sini, ada satu sahaja persamaan yang diberi nama. Jadi, kita boleh buat yang tu dulu. Okey, jadi yang pertama, kita boleh tulis YX. Okey, yang ni. Tanda untuk Y sama dengan X adalah yang ni. Jadi kita lihat sekarang ni. Ni garis Y sama dengan X. Dan rantau berada di sebelah atas. Okey, rantau berada di sebelah atas. Dan garis putus-putus. Maksudnya tidak ada simbol sama dengan. Okey, jadi maksudnya dia mesti lebih besar daripada X. Sebab apa? Sebab berada pada rantau di bahagian atas. Dan tidak ada garis garis sama dengan, tidak ada simbol sama dengan, sebab garisnya adalah putus. Jadi ini adalah ketaksamaan pertama. Yang kedua, kita lihat garis yang mengufuk ni. Okey, kita lihat garis yang mengufuk ni. Dan garis ni sebenarnya adalah garis Y. Okey, ni adalah paksi Y. Dan di sini kita lihat Y-nya 5. Okey, Y-nya 5. Dan garis tu putus-putus. Jadi, Y 5. Dan kita lihat rantaunya. Rantaunya berada di sebelah bawah. Okey, ni Y sama dengan 5. Rantau duduk sebelah bawah. Maksudnya kurang. Kurang daripada 5. Ada tanda sama dengan ke? Tidak ada. Sebab apa? Garis putus. Jadi, Y kurang daripada 5. Itu untuk ketaksamaan yang kedua. Untuk ketaksamaan yang ketiga, okey, yang ni dah yang pertama, yang ni dah yang kedua. Okey, yang ketiga ni kamu lihat tidak ada persamaan. Jadi, sebenarnya kalau kamu dah biasa buat soalan, kita dah boleh tahu apa persamaannya. Tetapi, cikgu tunjuk juga cara yang asas lah. Macam mana nak dapatkan nama persamaan tu. Okey, asas bagi garis lurus ialah Y sama dengan MX tambah C. Jadi sekarang C adalah pintasan Y, kita ada 6. Okey, jadi kita boleh dapatkan M. M ni ialah kecerunan. M ialah negatif pintasan Y per pintasan X. Okey, daripada sini kita dapat nilai M. M ialah, okey, pintasan Y yang potong paksi Y ada 6 per dengan pintasan X yang potong paksi X. Okey, potong paksi X kat sini Potong paksi X 6, potong paksi Y 6. Jadi kamu boleh ganti kat sini. Jadi negatif 6 per 6. Jadi M dia ialah negatif 1. Kita boleh ganti dekat persamaan ni. Okey, jadi Y sama dengan, okey, sama dengan M. M dia negatif X tambah 6. Okey. Asalnya kita akan dapat Y sama dengan negatif X tambah 6. Iaitu mewakili persamaan yang inilah. Garis yang ni. Dan kita lihat di sini. Rantaunya berada di sebelah atas dan garisnya penuh. Okey, rantau duduk bahagian atas dan garis penuh. Maksudnya kita kena letak simbol lebih besar atau sama dengan. Ataupun kamu nak ubah Y menjadi persamaan Y tambah X sama dengan 6 pun boleh. Okey, asalkan persamaan yang diberi itu adalah setara. Okey, jadi kamu masih dapat markah. Okey, boleh 3 ketaksamaan berdasarkan rantau yang diberi. Seterusnya kita lihat soalan Melaka. Okey, soalan 16B. Terdapat 2 pertandingan yang akan diadakan semasa perkhemahan, iaitu pertandingan kraft dan masakan. Bilangan peserta pertandingan kraft iaitu X dan bilangan peserta pertandingan Y, pertandingan masakan iaitu Y adalah berdasarkan syarat-syarat berikut. Okey, macam biasa dia akan bagi beberapa syarat, lepas tu dia suruh kita tulis dan lukislah. Soalannya memang suruh lukis. Tapi sebelum lukis tu kita kena tahu dahulu apakah ketaksamaan dia lah. Okey. Jadi kita lihat yang pertama. Pertandingan kraft. Okey, kraft tadi ialah X.
Jadi kamu tulis dahulu X. Sekurang-kurangnya, paling kurang. Mesti lebih lah maksudnya. Lebih besar atau sama dengan 2Y. Okay? 2 kali pertandingan memasak. Tapi untuk mudah kita membuat rantau nanti, cikgu suka untuk awak buat akas pada ketaksamaan ni di mana kita tukar Y mesti duduk depan. Jadi kita terbalikkan, akas ni maksudnya kita terbalikkan kedudukan dan juga simbolnya. Okay, jadi yang ni setara lah ni. 2Y kurang atau sama dengan X ataupun X lebih besar atau sama dengan 2Y. Okay, yang kedua, bilangan peserta pertandingan memasak. Okay, memasak tadi adalah Y. Memasak adalah Y. Sekurang-kurangnya, paling kurang, maksudnya mesti lebih atau sama dengan 1/7. 1/7 X. Okay, graf ni X kan? Okay, jadi ataupun awak boleh tulis Y lebih besar atau sama dengan X/7. Okay, sama je. Dan yang ketiga, jumlah peserta pertandingan. Jumlah ialah hasil tambah. Kita ada X tambah Y. Tidak melebihi. Tidak melebihi maksudnya tak boleh lebih. Boleh jadi kurang atau sama dengan 60. Okey, tapi kat sini kita tak siap lagi. Kita kena lukis garis dan lorekkan rantau. Sekarang ni pada ruang jawapan, kalau kamu lihat ruang jawapan di sini, dah ada 2 garis. Jadi kita kenalah tahu garis tu yang mana satu. Sebab kita nak lorekkan rantau. Jadi sekarang katakan cikgu ambil satu titik untuk kita test. Okey. Cikgu test dengan titik yang ujung ni. Titik yang ujung ni koordinatnya adalah 70, 10. Katakan yang ni, kita nampak X dengan Y ni 7 kali ganda. Jadi cuba kita test pada garis ni. Y sama dengan X/7. Betul tak koordinat ni mewakili garis tersebut? Okey, cuba kita ganti. Ni X-nya 70. Betul tak kita dapat Y-nya 10? Betul. Jadi maksudnya garis yang pertama ni, yang cikgu tanda ni adalah untuk garis Y sama dengan X/7. Seterusnya kita cek yang ni. Okey, koordinatnya adalah 60, 30. Cuba kita cek pada garis yang ini. 2Y sama dengan X. Cuba kita ganti Y-nya 30. Adakah sama dengan X-nya 60? Okey, memenuhi. Memenuhi. Titik ni memenuhi. Maksudnya dia bersamaan dengan kiri kanan. Maksudnya ni mewakili garis 2Y sama dengan X. Jadi kita ada satu lagi graf yang kita kena lukis iaitu X tambah Y sama dengan 60. Okey, tadi kita dah lihat persamaan yang lebih kurang sama. Bila ada X tambah Y, kamu pilihlah bila X kosong. Bila X kosong, kamu akan dapat Y 60. Dan bila Y kosong, kamu akan dapat X pula sama dengan 60. Okey, kamu ganti sahaja. Jadi, kamu akan dapat titik 0, 60, 60, 0. Okey, kita tanda 60, 0, 0, 60 dengan 60, 0. Okey, sebelum kita garis, kita lihat dahulu. Sini ada tanda sama dengan. Maksudnya kita perlu garis penuh lah. Okey, yang tu pun kamu perlu berhati-hati. Okey, ada tanda sama dengan garis penuh. Okey, sekarang cikgu dah garis. Okey, sekarang kita nak tentukan rantaunya pula. Okey, kita nak tentukan rantau sama macam tadi. Kalau belum mahir, kamu tanda. Yang ni A, yang ni B, yang ni C. Biasa kita akan pilih rantau yang tertutup lah. Okey, jadi kita lihat yang pertama. 2Y kurang atau sama dengan X. Kat mana garis tu? Okey, garis tu adalah garis yang ni tadi kan? Ni. Jadi dia kurang, maksudnya kawasan bahagian bawah. Iaitu rantau B dan C. Okey, BC Ni garisnya. Okey, ni garisnya. 2Y sama dengan X lebih kecil atau sama, maksudnya kawasan BC. Kita lihat pula garis yang kedua.
Okey, garis yang kedua katakan kita ambil Y lebih besar atau sama dengan X per 7. Yang tu adalah garis yang ni, yang bawah ni. Lebih besar maksudnya kawasan atas A dengan B. Okey, A dengan B. Dan satu lagi X tambah Y kurang atau sama dengan 60. Jadi kita lihat kawasannya adalah yang ni, bahagian bawah A, B, C. Okey, bahagian bawah A, B, C. Yang mana yang ada pada ketiga-tiga ketaksamaan? A tak ada, C pun tak ada. Jadi, yang ada pada ketiga-tiga ketaksamaan adalah rantau B. Jadi, bila kamu nak lukis tu, kamu boleh padam lah rantau B. Yang ni sahaja. Jadi, yang ni kita padam. Jadi, kita akan lorekkan rantau yang terlibat. Okey, jadi rantau yang terlibat adalah rantau yang ni lah. Okey. Lorekkan dengan kemas guna pembaris sepenuhnya kawasan yang terlibat tu lah. Okey, boleh faham? Okey, soalan lebih kurang sama saja untuk tajuk ketaksamaan linear.